Pada tahun berikutnya, beliau layak melancong bersama MW ke Hawaii. Pada tahun 2019, beliau mencapai Sapphire. Bermula pada tahun 2020, beliau telah menjadi suri rumah dan memiliki lebih banyak masa bersama keluarga. Malah masih memiliki pendapatan pasif bersama keluarga besarnya. Dan pada tahun lepas, 2021, beliau mencapai Founders Sapphire, Emerald dan Founders Emerald. So dengan sebulan sebelum saya menjemput beliau, ada video dahulu. Marilah kita saksikan video beliau. Share sound. Tak ada sound. Oh, tak dengar suara. Ya. Cuba share sekali lagi. Cikgu Jahada boleh share sekali lagi the video. Tak ada sound Okay, so dengan ini, so dengan itu, saya ingin menjemput Founders Emerald, Jihada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dengar tak MC suara Kak Ji? Dengar. Apa khabar anda? Selamat pagi semua. Orang MW. So orang MW tak kekok dengan perkataan selamat pagi. Rupa-rupanya tadi tak ada suara ya, tapi boleh tengok sikit-sikit kan? Sedikit jernih saya lah ya. So alhamdulillah. Okay, anyway, thank you so much kepada pertama sekali kepada yang dihormati Diamond Dr. Ali dan isteri ya kerana memberi satu platform untuk saya juga malam ni. Thank you so much sahabat saya
Founder Sapphire Kak Asna dan Abang Akiro, sahabat lama ni. Saya pun banyak belajar dengan mereka berdua. Dan sahabat saya Abang Cik Nur Azman dan isteri, ya. Semua leaders di platinum baru semualah yang ada dalam grup ini, dan kepada anda semua yang hebat yang memilih untuk belajar pada malam ini. So kita semua ada pilihan untuk kat mana-mana pun. So even hari ni kan saya ada invite beberapa orang kawan. Saya rasa saya dah invite seminggu 3 kali untuk join Zoom. Jawapannya kat kampung. So saya pun tak tahu apa masalah kat kampung, tak boleh belajar kan. Tapi anda hebat, ya. Anda hebat, anda boleh duduk dan kata belajar. So tahniah juga kepada semua achievers, ya, pada malam ni. Hebat semua, ada Gen Y, ada tak Gen Y. So kami pun banyak belajar malam ni. Thank you so much. Alright, so rasa macam gugup pula hari ni MC yang comel. Okay, anyway mungkin sekali-sekala boleh support akak juga, ya. Okay, so izinkan, okay, nak ceritanya sebenarnya platform belajar sekarang sangat-sangat mudah. Actually kami daripada Terengganu on the way balik ke Selangor, tapi hari ni transit kat Kuantan. Macam tu je, boleh belajar dan boleh jana income kawan-kawan. Secara online macam ni boleh jana income. So hopefully sama-sama kita belajar, ya. Alright, so apa-apa pun yang saya akan share ini, pastikan anda boleh rujuk balik your upline, ya. So okay, sekejap, okay, kita teruskan. Saya cuba guna sebaik mungkin lah masa yang ada hari ni. Okay, sekejap, ni dah tak ada, so kita pergi. Okay, so alhamdulillah, thank you so much kepada kumpulan Diamond Dr. Ali. Hebat, partnership yang saya dengar-dengar lah, Kak Asna, Abang Kiro dan juga Abang Azman dan wife bergabung tenaga, ya, menjadi team player yang sangat hebat. Adik-adik Gen Y MC yang sangat hebat. Begitulah juga yang berlaku pada saya, pada kami. Ya, saya daripada kumpulan Infinity Legacy Ambassador berpartnership dengan RMSG. RMSG ni semua orang tahu rasanya. Kumpulan yang sangat energetik, dibimbing oleh founder Sapphire Rosmastura dan juga Abang Maksah. Macam mana partnership kita ni boleh bawa kita sampai ke tahap ini. So sangat-sangat bagus partnership yang macam ni lah. Ini sedikit lah apa yang boleh share tentang partnership ni. So alhamdulillah, thank you so much lagi sekali kerana mengundang kami, ya, untuk malam ini. So kawan-kawan, sedikit sebanyak yang Cik nak cerita ni adalah sedikit humble journey kami lah, ya. Kami ni asalnya orang yang biasa-biasa saja, sangat biasa. Kalau anda tengok daripada video tadi, ya, tengok Cikgu Nazri, orangnya saiznya dulu double, triple XL. Besar sangat. Orang yang tak ada keyakinan, sama dengan Cik juga. Yang gemuk, tak ada keyakinan diri. Dan kami adalah guru. Kita orang adalah guru. Saya cikgu kimia, cikgu sains. Saya cikgu sukan. Cikgu Nazri, cikgu IT. Cikgu IT, cikgu sejarah di sebuah sekolah menengah di Selangor. Dan kami kat Selangor ni dah sekolah yang ketiga, yang keempat, macam tu lah. Dah lama lah dalam perkhidmatan. Sekarang dah 18 tahun perkhidmatan. Alright. So ini kawan-kawan, kami fokus pada saya lah, ya. Okay. So saya dah 18 tahun dalam bidang perguruan, ya. So saya cikgu sains, cikgu kimia. Tapi saya suka aktiviti aktiviti sukan. So saya banyak melibatkan diri dan membantu pasukan-pasukan sukan di peringkat daerah, di peringkat negeri. So termasuklah saya pernah jadi coach untuk peringkat negeri Selangor pun. So life ni enjoy je sebenarnya. Memang tak pernah fikir apa-apa plan B. Tapi semasa kami kerja 15 tahun, saya rasa life saya sangat penat. Sebab apa? Masa 15 tahun perkhidmatan tu ada 3 orang anak kecil-kecil. Life saya sangat penat, tapi saya tak ada pilihan. Saya cuma tahu merungut je.
Saya tahu merungut, saya penat. So bayang tak, boleh faham lah ya. Kalau ibu-ibu, kalau orang perempuan penat, kalau dia penat macam mana? Dia punya performance dalam rumah. Dalam rumah lah ya jadi mangsa tu kan. So masa tu tak dinafikan walaupun kami guru, tapi kami guru yang rasanya quite negatif lah. Sebab penat tu. Okey, pernah satu masa saya terfikir masa nak angkut anak masuk kereta kan, saya terfikir matilah aku kalau aku terpaksa kerja sampai pencen macam ni, matilah aku. Sampai tahap macam tu kawan. Saya pernah terfikir sampai tahap macam tu. Ada tak yang terfikir macam tu? Okay. Sambil-sambil tu saya fikir apa benda saya nak buat. Saya buat beberapa benda lah. Saya pernah buat tuition tapi penat juga. Macam tu lah, tak jadi. Okay. Jadi pendek ceritanya background saya ni, hantar anak pukul 7 pagi, saya ambil anak pukul 7 malam, letak je anak, suap-suap anak, lepas tu pukul 8 saya dah pergi tuition kat sekolah. Sebab kita cikgu memang kena ada komitmen tuition dan sebagainya. Balik sampai pukul 10, kadang-kadang anak pun tidur sepa macam tu. So macam itulah rutinnya guru. Siapa guru kat sini ramai ke? Saya pasti ramai melalui keadaan guru yang macam ni lah. Alright. MC boleh dengar lagi Kak Ji cakap ni MC? Boleh dengar lagi? Okay. So kawan-kawan, bagaimana bermula? Macam mana sebenarnya saya terlibat dengan MW ni? Pada tahun 2013 saya jadi ahli MW sebab produk MW sangat bagus. Hari ni kawan-kawan decide ke tak decide buat MW tapi belajar pakai barang MW. Macam tu yang berlaku pada saya pada tahun 2013. Saya memang say no kepada peluang MW. Saya tak mau dengar. Saya tak mau belajar. Sebab saya nak jadi cikgu sampai pencen. Macam tu lah kot. Saya rasa macam mustahil lah. Saya macam tambah kerja pula aku nak buat MW lagi ni. Rasa macam tu lah. Rasa macam cukup je lah jadi cikgu. Boleh lah hidup macam ni, sederhana macam ni dah okey sangat. Terasa macam tu. So masa tu pada tahun 2013 Kak Zu, kawan sebelah saya ni, dia memang saya tahu dia jual barang MW, saya beli je lah. Dia suruh saya beli tu, saya beli, dia pakai ni, saya pakai. Saya rasa okey juga barang MW ni apa semua kan. Okey, nak dijadikan cerita, ada satu masa tu ada kawan saya yang mula ikut Kak Zu ni buat MW. Bila kawan saya buat membina tim MW, bila saya pakai sedikit barang, saya dapat sikit cashback. Saya terfikir, ini aku tak belajar, aku dapat sikit cashback daripada pakai barang kan. Kalau aku belajar rasanya lebih banyak kot. Rasa macam gitulah. Alright. Tapi kawan-kawan, bila saya tahu, saya decide buat MW, kawan saya tu hilang. Kawan saya masa tu dia dah 12%. Tapi dia hilang. Sedih ke sedih macam tu. Okay. So inilah mentor kesayangan saya, apply kesayangan saya semua. Iaitu Founders Executive Diamond Dr. Hilna, Founders Executive Diamond Dr. Aziz, mentor saya daripada first day saya jumpa MW. Sampai hari ni saya memang sentiasa merujuk doktor. Almost 5 tahun lah. Macam keluarga. Dia ni dah macam orang kata macam abang, macam darah daging kita lah, kita rasa macam tu. Thank you so much kepada upline Kak Zu yang memang tak, orang kata tak stop nak tunjukkan peluang MW. Kak Zu dia tunjukkan peluang MW kat saya macam ni tau. Selepas 2 tahun, saya tak pernah tengok dia buat apa dengan MW. Tiba-tiba Kak Zu cakap dengan saya, dia dapat bonus tahunan 48,000. Itu ting tu datang, ting, twing sekali. Macam rasa kena pelempang pun ada. Sebab apa? Saya sepanjang 2 tahun tu, saya kerja jadi cikgu sangat keras, bekerja keras. Tapi kenaikan gaji saya setiap tahun hanya 280. Jadi macam mana, sebab saya risau tentang simpanan anak lah masa tu. Saya ada sedikit risau tentang belajar medical anak. So bila saya tahu Kak Zu dapat bonus tahunan 48,000, then itulah turning point. Saya cakap dengan Kak Zu buat apa? Kak Zu pula bijak juga dia, sebab dia nak ajak saya pergi belajar. Dia kata saya pun tak tahu nak cakap saya buat apa, tapi joinlah saya belajar sekali. Macam itulah lebih kurang. Akhirnya saya ikut Kak Zu belajar pada tahun 2015. Akhir tahun 2015. Alhamdulillah. Thank you so much kepada saya punya mentor dan juga upline. Saya mohon semua kawan-kawan doakan mereka semua ni dipermudahkan jalan dalam menuju matlamat mereka dan dilancarkan juga urusan mereka dunia akhirat. Okay.
sebab mereka sangat-sangat ikhlas membantu saya sampai hari ini. Okay, this is my big why. Dulu anak Khalish ni kecil sangat. Sekarang sama besar dengan saya. Okay, masa dulu saya tak nak buat MW sebab Khalish kecil, dia menyusu badan kan. Bila saya keluar belajar, dia menangis kat pintu. Dia melalak sekuat-kuat. Saya pun menangis dalam kereta. Saya rasa macam tak payahlah buat MW kalau macam ni. Saya pergi kerja pun saya tak menangis. Kenapa saya nak pergi buat MW, saya menangis-nangis. Okay? Tapi kadang-kadang bila kita tengok mata anak-anak kita ni, alahai, kena juga sediakan something yang lain lah, extra lah untuk anak macam tu. Okay, ramai tak kat sini? Sebab anak kecil, kawan-kawan kita kan, sebab anak kecil rasa tak nak buat MW. Okay, so jangan macam tu kawan-kawan ya. Sebab apa? Belum lagi anak tu besar, kita ada anak kecil lagi. Itu yang berlaku pada saya sekarang. So kalau peluang tu bagus untuk anda sekarang, just datang belajar. Maksudnya macam tu lah. Okay. So kawan-kawan, dalam membina bisnes ni, ini adalah my self reminder jugalah. Tak ada yang magic pun. Benda basic sahaja. Benda buat ya. Kita kena gerakkan diri kita. Yang ni kena, kata, bila kita nampak opportunity tu, kita belajarlah. Belajar aktiviti 3S1M ni, ini adalah asas atau formula kejayaan, formula asas dalam kejayaan MW. Kawan-kawan, siapa tak tahu 3S1M, anda mungkin boleh join yang kita punya apa kata tadi leader cerita kan, macam mana nak memulakan MW, masuk business class. Itu dia. Business class tu kawan-kawan masuk. Sebab kat situ je diajar tentang perkara basic yang perlu dibuat dengan MW. So kawan-kawan, kalau di peringkat kita nak capai kata 0% hingga DD, founders DD, aktiviti 3S1M ni memang kena, orang kata kena kerap belajar untuk buatkan benda tu konsisten dan kata kerap ya. Okey, sebab apa? Practice make improvement. Dalam bahasa orang MW, bukan make perfect maknanya kita practice, kita lagi improve. So kalau kita tak practice tu lambatlah, tak improve lah, macam tu lah lebih kurang. So saya pegang pada benda ni. Tak ada benda ini sebelum kita PKP lah. Sebelum kita PKP memang rancak lah menjual apa. Sebab benda ni kadang, saya ni kawan-kawan, saya cerita dengan you all, saya tak pandai masak. Saya kalau pergi buat demo periuk, saya cuma belajar masak basic saja. Saya belajar dengan upline 2 kali, sekali upline tunjuk, saya tengok. Yang kedua saya buat, upline tengok. Yang ketiga saya buat sendiri. Macam itulah kalau kita nak laju kan. Maksud kalau kita nak bergerak laju, sebab tak boleh bergantung dengan upline. Sebab upline ni kumpulan dia besar. Upline kan lebih lama daripada kita. Jadi kumpulan dia besar, dia tak sempat nak tunggu kita semua. Jadi saya cadangkan lah kawan-kawan semua, kalau yang kat sini dah nampak peluang MW dah besar sangat pada you all, jangan tunggu upline. Belajar cepat-cepat dengan upline. Apa yang you nak? You nak belajar demo? Belajar, pergi cari upline. Bukan tunggu upline cari kita. Pergi cari upline. Belajar. Belajar betul-betul supaya terus boleh praktis. Macam tu lah. So belajar demo sikit, kacau-kacau vitamin, sama je. Benda buat basic dia sama je. Then show marketing plan. Show marketing plan ni kalau kawan-kawan tengok kan, gambar ni kan. Kalau dulu dalam kereta saya memang ada kertas majung ni. Kertas majung kot nama dia. Gulung besar-besar. Okay. Jadi pantang saya singgah kat mana-mana, memang saya tempek kat mana-mana dinding orang. Kadang-kadang terkena dinding cantik orang pun ada juga. Okay. Pernah jugalah terkena benda tu. Okay. So kita kata redah je. Okay. So practice lagi. Sebab nak improve. Ya, sebab nak improve lagi skill. Benda tu yang berlaku pada 2016, 2017 macam tu lah. Okay. Okay. So ini gambar baru, cantik-cantik sikit lah. Ini gambar baru lah, gambar baru-baru. Bila kita PKP, kita buat secara online. Tunjuk secara online. Tapi bila orang kata lepas dia PKP, dah boleh keluar, saya memang ambil peluang keluar. Buat lagi benda yang sama. Benda sama je. Buat lagi. Ini kebanyakan saya ajar saya punya builders lah. Ajar, jumpa builders, buat macam tu. Walaupun kita dah duduk kat peringkat emerald, bila kita nak meningkat, kita kena buat benda yang sama juga. Jadi
bagi saya rasa pernah lah rehat sekejap, macam tertidur sekejap lah dalam bisnes ni. Bila kita dah capai emerald tu, alah rasa selesa dengan pendapatan emerald ni. Kalau tak apa kata, tak berapa meningkat pun tak apalah sebab income pun okey semua kan. Tapi rasa tak sudah macam tu sebab kita masih muda, kita masih ada energi. So kita balik semula buat benda basic. Buat benda basic balik. Buat balik inilah. So fokuslah pada apa-apa produk sebab produk kita banyak. So sama lagi. So kawan-kawan tengok ya, kita kena practice lagi. Practice lagi. Alright. So kawan-kawan, bila kita yang sekarang ni kan, bila pandemik kepada orang Amway. Sebab apa? Selama saya membina Amway dalam 4 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas, kita tak pernah tahu boleh jana income banyak secara online. Tapi bila pandemik datang, kita struggle belajar, cuba adapt, rupa-rupanya online lagi selesa. Saya pasti semua leaders yang dah mungkin yang lebih daripada setahun setuju apa yang Cik cakap ni. So siapa rasa macam betul lah Cik cakap ni, boleh type dalam chatbot 2121. Supaya ada communicate sikit lah kan. Saya risau, ni saya bercakap ni betul ke, line saya ada ke tak ada. Okey, macam tu lah kawan. So bila ada masa terluang hujung minggu, saya ambil masa sikit jumpa orang malam, ataupun hujung minggu ada masa kita buat online pula, buat secara coaching. Dan bukan kita saja yang buat lah, kita latih juga tim kita buat benda yang sama. Ini tim-tim kita yang hebat lah, dia orang cepat je copy dengan apa yang kita buat. Okay, so kawan, live kita, saya rasa buat Amway ke tak buat Amway ke, pasti banyak challenge, betul tak? Ya, apalagi kalau buat Amway, kalau decide je buat Amway, memang challenge memang terus datang. Okay, saya nak banyak challenge lah. Orang reject, orang tak nak, orang cakap negatif ini, itu dah biasa sangat dah. Biasa macam, bagi saya tak ada apa. Bagi saya memang tak ada apa, itu sangat biasa. Tapi saya nak tunjuk 2 challenge lah. Dalam 3 tahun, 4 tahun saya membina bisnes Amway ni, challenge yang paling besar adalah challenge pada diri sendiri. Mindset kita sebenarnya. Mindset kita nak tak nak tu sangat tinggi. Apa lagi kawan-kawan, saya ni cikgu, keluarga saya semua bekerja kerajaan, semua bekerja dengan orang. Ada bos lah maksud dia. Tak ada yang buat bisnes. Jadi kami bukan keluarga yang ada mindset bisnes tau. Jadi itu Jik rasa paling challenging lah. Ya, bila kita nak change kepada business mindset. Tapi kena beranikan diri. So jangan tarik handbrake. Bagi saya kalau ada orang yang macam saya ni, saya nasihatkan jangan tarik handbrake. Pergi, kata kalau kita ada barrier, kita break through barrier tu. Kita pergi. Maksud dia, kalau boleh, kalau kita tak ada mindset berniaga contohnya. So why not setiap hari kita cuba sell, kata share product. Dan kita punya aktiviti yang konsisten tu, pasti akan dapat breakthrough kita punya mindset kita yang lama tu. Ini change mindset ni adalah paling besar lah challenge pada diri saya. Dia bukan pasal suami kita ke, tak ada. Saya pasal anak ke tak ada, pasal anak kecil ke tak ada. Dia tentang dalam diri saya. Sebab apa kata, kita selesa dengan life kita yang daripada kecil sampai umur 40 tahun hidup yang berada dalam zon selesa tapi tak bebas. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Yang kedua, inilah insan kesayangan saya sebenarnya kawan-kawan. Keluarga saya macam saya cerita tadi, orang yang semua bekerja. Ayah saya pun seorang admin satu kementerian, mak saya pun pengetua sekolah menengah. Saya pun tak pernah fikir umur mereka ni tak panjang. Saya memang tak pernah fikir. Jadi saya buat Amway masa tu main-main. Tapi bila mak saya pencen tu, saya memang ada dream, dah start planning lah nak bercuti dengan mak apa. Tapi mak saya lepas saja pencen, 5 bulan selepas tu mak saya meninggal. Lepas tu setahun kemudian ayah saya pula meninggal. Ini adalah gambar dengan arwah ayah yang last lah, memang last sangat. Saya balik sehari lepas tu dia koma, lepas tu dia meninggal. So masa yang ni berlaku pada tahun 2019, masa tu saya dah emerald. Saya happy sangat, saya cakap dengan ayah saya, ya tahun depan
saya akan breakfast dengan ayah seminggu 2 kali ke 3 kali. Sebab saya nak ambil cuti tanpa gaji, saya nak duduk dengan ayah macam itulah. Tapi tak sempat. Tak sempat benda tu berlaku dan saya rasa benda tu antara yang banyak saya ralat jugalah. Ya, sebab apa? Kita masa kita kerja makan gaji, kita tak pernah fikir kita nak freedom bersama parents. Kita tak pernah fikir kita nak duduk lebih masa bersama parents. Itu mindset saya masa saya bekerja dulu. Dan dalam Amway, saya mula nampak pada tahun 2020 tu, saya dah rasa saya dah ada freedom yang boleh saya stay duduk dengan ayah macam tu lah. Boleh kawan-kawan, maksud dia kalaulah ada antara kawan-kawan yang rasa nak spend banyak masa dengan parent, buat Amway betul-betul dan buat dengan speed, dengan laju supaya you all cepat dapat freedom tu. Sebab ajal maut ni tak pernah menunggu masa kita free tu kawan-kawan. So inilah journey dia, inilah 2 cabaran yang mana masa ni saya tengah build the business, macam-macam challenge kan saya ceritakan. Masa ni orang saya boleh je ada pilihan je nak cakap dengan Diamond, dah lah Diamond saya dah down, saya tak nak lagi buat Amway. Boleh je macam tu, betul tak? Saya pasti kalau orang yang baru-baru kan, kawan-kawan kita yang baru je belajar 2-3 kali, bila ada challenge sikit dah nak stop Amway. Bila ada challenge sikit, perkara pertama dia nak buang adalah Amway. Kadang-kadang Amway tu tak ada salah apa pun kat dia, tak ada kaitan pun dengan masalah dia. Kadang-kadang dia akan buang Amway yang pertama tu. Itu yang sangat merugikan. Merugikan pada saya lah. Saya nampak, saya belajar daripada pengalaman Diamond pun, dia cakap benda yang sama juga. Okay, so apa-apa pun kawan-kawan, bila challenge kita datang, pertama sekali kita kena pegang kuat-kuat adalah peluang Amway. Okay, tak kira kita baru 0% ke, 3% ke, sebabnya saya share balik. Okay, so dari segi challenge semua sikit tu kan, tercerita sikit lah, ni antara reward, Alhamdulillah. Dulu kawan-kawan, kita punya recognition dekat PWTC, pakai cantik-cantik, okay, tak pernah pakai, kita jadi cikgu kan, kalau pakai macam ni pelik rasanya kan. Pelik pengetua ni apa hal pakai-pakai macam ni. Tapi kalau dengan Amway kita diraikan di PWTC, ada lebih daripada 4,000 orang, ramai sangat di PWTC tu, dan nama kita tercatat yang orang kata sebagai new achiever. So sempatlah merasa ni, sekarang dia buat secara online. Bagus juga, dapat banyak hadiah lagi. So ini antara achievement yang kita dapat bermula tahun 2016, dalam setahun setengah lah bila membina Amway tu, dan kita mulalah dapat reward sampailah ke tahun ni. Ada je, Alhamdulillah. Okay, alright. So ini kawan-kawan, ni nak bakar sikit lah ni kan kawan-kawan. Apa kita nak cerita, dalam Amway ni dia banyak warna income tau. Anda tengok ada warna purple, ada warna kuning, ada warna biru. So anda boleh tengok anda punya warna income tu warna apa. Ini income yang kata 2 tahun lepas ni. Saya guna slide yang lama ya. Tengok ada warna apa. Sekarang bila anda capai emerald, anda boleh grab 3 atau 4 warna income. Best ke best. Ni memang ni kena belajar. Ni kena belajar betul-betul. Ini yang Cik cakap tentang peluang Amway. Selagi lama kita stay dalam Amway, lagi banyak ilmu, lagi warna-warna income tu mula keluar. Okay, siapa yang nak warna-warna biru tu keluar? Kalau nak warna-warna biru tu keluar, mesti kena ada Lake Emerald. Emerald dan ke atas lah. Ini belum lagi Diamond ni. Okay, Diamond lagi hebat lah ya. Okay. So inilah sedikit lah yang kami capai. Pada tahun 2016 saya tak ada basic berniaga kawan-kawan, tapi saya belajar untuk breakthrough barrier yang ada dalam diri saya, bukan pasal orang lain. Saya fight dengan diri saya tak fight dengan orang lain. Masalahnya masalah dalam diri saya. Okay, so masa tu kita dapat 38,000. Setahun kemudian Amway bayar kita 128,000. Cuba anda fikirkan kawan, dalam masa setahun ni income berganda macam ni, income apa nak dapat macam ni? Macam itulah. Dan pada tahun 2020, Amway bayar kita hampir 200,000 kawan. Saya guru biasa je. Tapi peluang Amway bawa kita sejauh ni. So Alhamdulillah, syukur. Saya pasti leader-leader anda kat sini pun sama. Diorang pun dapat income yang berganda-ganda sepanjang bermula dengan pandemik hari tu. Okay? Alright. So kita baca sama-sama sikit ya. Ianya bukan tentang duit.
kebebasan masa dan juga dan kewangan semata-mata. Ianya adalah tentang pilihan dalam kehidupan yang lebih banyak. Itu kata-kata FEDC Dr. Hilna. Dia kata buat MWay ni satu memanglah untuk duit. Semua orang nak masuk buat MWay ni nak duit kan, nak dapat duit. Tapi sampai satu tahap dia bukan semata-mata tentang duit ataupun masa. Tapi dia tentang banyaknya pilihan yang kita boleh dapat bila kita ada kebebasan masa dan juga kebebasan kewangan. Siapa setuju dengan kata-kata saya ni boleh type 2121. So anda percaya tak? Bila anda ada lebih masa dan kewangan, pilihan dalam tangan anda banyak. Okay? So contoh hari inilah kan. Contohnya, kalau kami cikgu dulu, dengan kami tertekannya, kami akan balik juga sampailah pukul 1 ke pukul 2 ke kat Selangor. Macam mana jam sekalipun kita akan hadap. Tapi bila kita ada sedikit extra income, you nak stay lah kat mana-mana pun, singgahlah. Nak bawa anak jalan sebab kita ada masa cuti sekolah sikit apa kan. Kita ada duit sikit kan. So stay lah kat mana you nak pergi pun. Macam tu kawan-kawan. Sedikit lah. Ya. So inilah. So bila ada extra income orang perempuan ni tak boleh cakap apa. Adik IMC mungkin tak faham lagi. Okay. Kalau nanti dah ada family kan. Macam ni lah. Dia mula bercabang-cabang sebab ada pilihan. Kawan-kawan, saya kerja 18 tahun. Saya tak pernah dapat buat benda ni dengan suami. Kalau nak buat, saya mesti buat loan. Tapi ni semua kita guna cash duit MWay. Okey ke okey? Siapa orang perempuan suka ni nak ada dapur kan? Dapur dengan perempuan ni tak boleh cakap apalah. Ya, memang seronok sangat tengok dapur. Tengok je dapur. Okey, so kita ada pilihan. Alhamdulillah, ini semua duit MWay lah. Okey. Ni lagi orang perempuan ni. Walaupun duduk rumah PKP, dia tetap usah-usah dengan handbag. Macam tu. Perangai, itu memang perangai orang perempuan ni. Okay, saya dulu tak ada perangai macam ni sebab saya tak ada pilihan. Bila nak masuk sekolah, bila saya beli satu handbag yang nilai 300.5, suami saya memang masam muka mungkin sebulan. Sebab apa? Duit tu sepatutnya pergi uruskan persekolahan anak. Memang saya tak nafikan, betul. Benda tu kami tak banyak pilihan. Tapi bila peluang MWay datang ni, Allah, payah. Pelik betul. Asyik nak tengok handbag je. Okay? So ada pilihan kawan-kawan. Dan sampai you nak tempah nama you dengan handbag pun boleh. Okay? Okay. Ni orang kata gula-gula lah. Ya? Buat geli-geli orang perempuan. Kenapa nak buat MWay sikit-sikit. Okay? Alright. So sikit lah. Okay. Ni siapa suka memberi. Tak boleh nak tunjuk banyak lah. Okay. Siapa yang suka. Saya rasa semua orang suka memberi kan. Nak memberi lebih banyak, tengok peluang MWay. Okay? So, ini kata-kata FEDC Dr. Aziz. Selalu dia ingat kakak, dia cakap pada kita lah. Pilihan yang tepat adalah lebih baik daripada kerja kuat. Okay, apa yang kita nak share? Hopefully kawan-kawan boleh dengar yang ni MC tolong hopefully ada video kat sikit. So, hari ni hari yang paling saya tunggu dalam life. Finally, saya akan submit orang permohonan cuti tanpa gaji. InsyaAllah minimum for 2 years and insyaAllah saya akan proceed. I want in my life for bekerja dengan makan gaji almost 19 tahun and I dapat satu opportunity untuk freekan my life, untuk ada satu kebebasan masa yang lebih baik untuk family, dan saya ada satu business yang saya dah bina for last 4 years dan alhamdulillah income yang consistent malah increase for every month and I rasa very secure untuk berada dalam dunia baru saya. So I'm so happy to make this decision. Walaupun kita dalam PKP, walaupun ramai yang dibuang kerja, ramai yang tak ada peluang untuk bekerja, tapi hari ini alhamdulillah I'm too confident
untuk berehat sementara daripada bekerja makan gaji and focus to my family and my business and with business. Thank you everyone yang bersama saya, yang banyak bimbing saya sampai tahap ini. Thank you so much. See you at the top. Siapa yang terinspirasi dengan mesej yang saya sampaikan dalam video ni? Boleh type 2121. So alhamdulillah kawan-kawan, pada perkhidmatan saya tahun ke-19, saya dapat ada peluang cuti tanpa gaji. Masa ni saya ambil cuti tanpa gaji, saya belum pregnant. Tengah-tengah saya cuti tanpa gaji tu saya pregnant. Dan saya ada baby lah sekarang. So alhamdulillah, life selepas cuti tanpa gaji, ya Allah, saya rasa heaven sangat. Berada dengan anak-anak, berjalan dengan anak-anak, uruskan anak-anak. Allahu Akbar. Saya rasa I'm the perfect kata mum lah dalam rumah. Saya dapat rasa macam tu lah kawan-kawan. Ramai kan? Ramai yang respon. Ya, kawan-kawan, inilah peluang yang saya nak cerita pada you all. Benda ni sangat possible. Daripada saya tak banyak tahu, daripada saya zero, tapi hari ni saya dah cuti panjang. Okay? So, okay, kita teruskan lagi sikit. Ini juga, ini beberapa simple terms yang saya selalu pegang. Success is not measured on your pin. It's measured on how many lives you have touched. Ini kata-kata Puan Nurul Ain, LGS MW. So bila dia guide kami, dia selalu sebut yang ni. Sebab dia nak kami buat bisnes ni dengan cara yang betul. Ya, dengan cara yang betul. Jadi sekarang sukses kita ni adalah tentang berapa kehidupan yang kita pernah touch. Okay? So hopefully daripada mesej-mesej yang Cik sampaikan ni, anda dapatlah sikit-sikit apa benda ni sebenarnya business Amway ya. Kerana apa ni kawan? Saya tunjuk sikit lah ya. Ni adalah satu slide yang memang saya ada guna untuk leadership group lah. Macam mana kita bekerja kan. Tapi saya nak cerita pada anda macam mana dulu saya tak pandai nak membina bisnes Amway pada tahun 2016 tu. Sehingga kini inilah mereka-mereka yang pernah ada coaching dengan kita tau. Dengan saya. Okay. So ada sekarang dah founders Emerald, ada ramai founders Didi, termasuklah BFI, termasuklah yang akan pergi ke BFI. Inilah kerja saya yang saya buat berdasarkan kita cuba bekerja ke dalam juga untuk dapatkan income yang kukuh. Kita kerja ke dalam untuk dapat bisnes yang kata banyak duit, kita cuba kerja melebar. Macam ni je bisnes Amway kawan. Bisnes menjalinkan hubungan yang baik dengan orang-orang kita dan kata sama-sama capai matlamat, sama-sama capai impian. Okay? Yang ni mungkin kawan-kawan boleh refer kepada upline yang datang lah. Alright. So alhamdulillah ini antara pemimpin kumpulan kami. Mereka sangat-sangat hebat. Bagi saya mereka bukan sekadar anak tim saya, tapi mereka adalah saya punya partnership. Mereka adalah saya punya sparring partner dan kita grow sama-sama dengan excited sentiasa. So alhamdulillah dalam kumpulan kita ada 3 orang founders Emerald. Saya nak cerita dengan you all. Ini downline saya. Ini downline kepada Ayu ni adalah downline kepada Tini. Apa saya nak cerita dengan anda? Amway ni bukan piramid kawan. Saya upline, downline saya Tini dia pun founders Emerald juga. Saya founders Emerald. Downline Tini founders Emerald juga. Ni bukan Emerald dia founders Emerald juga. So mereka sendiri pun ada tim dan bisnes mereka sendiri. Kita semua pegang kepada just mind our own business. Kita kerja sama-sama bagi excited, tapi bisnes jaga masing-masing. Tak kacau bisnes orang, tak tengok orang. Sebab apa? Bila kita tengok orang, kita hilang fokus. Bila kita hilang fokus, memang kita tak akan meningkat. Itu yang pernah yang kami lalu lah, pengalaman-pengalaman yang kami lalu. So alhamdulillah, ramai lagi ni founders platinum. Ni bukan platinum mereka semua dah founders platinum. Ni slide lama sikit. Okay. Dan pada tahun lepas mereka ni kami dalam ILA layak ke Alaska. Alaska seramai 10 pasangan.
So alhamdulillah, syukur pada Allah atas opportunity yang diberikan, dan mereka ni daripada pelbagai background. Ada yang bekerja, ada yang cikgu, ada yang suri rumah, ada yang accountant, ada yang engineer, ada macam-macam. So apa yang saya nak cerita sekarang, Amway ni dia bukan tentang siapa pun yang kita pegang tu, pangkat yang kita pegang. Dia tentang orang yang buat keputusan nak sukses dalam Amway. So alhamdulillah kawan-kawan, orang kata kita ada satu platform yang hebat ni. Saya pasti tak ada bisnes yang boleh bawa kita macam ni sejauh ni. Alhamdulillah. Terima kasih kau telah menyayangiku, tapi sini temani aku sepanjang hidupku. Percayalah, ku akan setia. Alhamdulillah kawan-kawan. Alahai, kita ni mungkin orang lain biasa je kan, ada kereta baru apa semua kan, tapi saya nak cerita dengan anda, kereta ni kami ambil bulan lepas, tak sampai sebulan pun lagi sebenarnya. Kawan-kawan, saya dah tak kerja setahun lebih dah, saya tak kerja. Lebih daripada setahun, saya dah tak ada gaji sebagai cikgu ni lebih daripada setahun. Tapi dengan Slim Amway, kami boleh memiliki sebuah kereta welfare untuk anak-anak. Syukur sangat. Antara benda yang saya memang niat untuk anak-anak, untuk mak mertua, untuk keluarga, dan satunya saya rasa saya happy kerana ada satu platform yang boleh buatkan family bangga dan happy dengan pencapaian kami. Amway, kawan-kawan. Ini duit Amway semua. Ini nama Cikgu Jik punya. Sebab apa? Payslip Cikgu Nazri tak lepas untuk buat loan kereta ni. So alhamdulillah. Siapa kat sini ibu-ibu nak sediakan ni, sama-sama sediakan dengan suami satu kereta yang orang kata MPV kan, untuk anak-anak juga macam ni. So boleh type lagi 2121. Bagi semangat sikit. So alhamdulillah. So success is not a destination, it's a journey. So itu antara yang saya nak minta, selalu ingatkan diri saya, ini bukan satu destination, ini baru satu journey. Panjang lagi perjalanan yang saya perlu belajar juga daripada semua orang. So saya ambil sedikit masa ya, mungkin untuk leaders, builders, sebagai my self reminder juga, 3 tips on building strong organization. Yang ni tips ni saya belajar dengan Diamond ya. Yang saya sendiri pun saya tengah belajar juga. Pertama sekali, mindset kita perlu guna, ada mindset building volume. Bila kita buat selling, kita sedang build the volume. Maksud dia sekarang customer kita tu mesti kita kena jaga. Maksud dia macam tu. Bukannya kita buat volume hari ni, contohlah EPP tilam kan sekarang. Jual tilam satu, lepas tu tak ada tanya khabar dah sampai setahun sampai 2 tahun. No. Every volume yang kita buat, kita letak mindset build. Maksud dia mesti kena kerja servis. Buat perhubungan yang baik. Tanya khabar. Macam itulah kawan-kawan. Supaya kerja kita ni orang kata taklah sampai 4 tahun, 5 tahun kita asyik nak cari orang baru je. Tak perlu. Sebab dalam Amway, anda mungkin perlukan 20 orang user je. Tapi kena ada mindset building volume. Yang kedua, building name list. Name list. Sediakan buku. Yang ni yang name list untuk user, name list untuk builders, name list untuk bakal leaders, building name list. So name list tu always kena ada buku name list ya. Building yourself. Kawan-kawan, yang ni satu. Yang ni orang kata kalau bahasa pada saya ni, yang ni jangan berkerah. Pada diri saya sendiri, jangan kerah hati. Kena ada building ourselves ni. Sebab apa? Kita business nak membimbing orang, mesti build dari dalam diri kita dulu. Nak cari leaders, kena jadi leaders dulu. Maksud dia macam itulah ya. So, dalam membina ourselves ni, building ourselves ni, 3 perkara penting lah. Saya rasa semua kawan-kawan yang decide nak buat Amway dipegang betul-betul. Pertama, belief. Yang kedua, priority. And yang ketiga adalah fokus. Pertama, belief. Belief
pada MW kawan. Bila ada challenge kan dan sebagainya, support MW. Bukannya kita condemn MW. Itu yang saya belajar lah. Yang kedua, dengan kumpulan kita. Hari ni kita ada kumpulan yang hebat kan? Believe kepada kumpulan kita. Tak kisahlah upline ke, downline ke, sideline ke. As long as dia team, mesti believe. Tak boleh simply tak believe team kita, lepas tu believe team orang lain. Tak boleh kawan. Duduk dalam team kita sekarang. Macam mana, bagus ke, tak bagus ke, team kita adalah yang terbaik. Yang ketiga, believe in your mentorship. Believe pada mentor. Ya, tak boleh ada bersangka tak bagus pun tak boleh. Dan paling last sekali adalah believe in yourself. Ini paling penting. Nak menjual, mesti believe pada yourself kan, betul tak? Sebelum kita share ke orang, kita share dulu kat diri kita. Sebab nak datangkan belief tu. Contohlah, ya. Okey. Yang ni yang ramai orang tak berapa boleh bagi komitmen. Priority. Semua orang bila dah dapat keluar ni memang busy sikit kan. Tapi untuk MW kawan, jangan bernegatif. Atau jangan tolak peluang MW ni yang macam Cik sebut tadi. Macam mana busy kita sekalipun, bagi juga sedikit keutamaan kepada MW. At least sehari 1 jam, 2 jam dah cukup. Bertanya khabar dengan upline, bertanya khabar dengan downline, jaga tim kita. Kita dah beranakkan downline ni. Kita dah daftarkan APC lah, ABO ramai-ramai. Lepas tu kita biarkan dia orang terkapai-kapai. Patut tak benda tu berlaku? Sebab apa? Sebab ramai yang tak beri keutamaan kepada MW. Itu sedikit silap lah dalam journey nak sukses kita. Itu ya, daripada pengalaman kita jumpa kawan-kawan lah. Okey, last kali adalah fokus. Ya, pertama kawan, fokus. Fokus apa? Fokus yang basic saja. Kalau kawan-kawan hari ni ada kat sini yang baru-baru ni kan, sekarang fokus on building bronze to achieve. Kita ada dah sekarang sistem MW dah bagi dah, BFI tu kan. Fokus pada benda tu je sebenarnya. Fokus bronze pada diri kita dulu. Diri kita dulu capai bronze. Lepas tu bina bronze yang lain. Bila niat kita membina bronze yang lain, insya-Allah kita akan tertolak kepada pencapaian yang tertinggi. Rasanya see you at the top. Okay, alhamdulillah. Thank you so much. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, saya rasa macam bercakap seorang pun ada. Kalau handle group sendiri tu kan, elok je kan. Bila bercakap dengan kawan-kawan ni, saya mohon maaf ya kawan. Kalau ada yang saya cakap ni yang mungkin tak bagus, jauhkan, keluarkan daripada minda anda. Tapi kalau ada something yang boleh membina anda untuk akan datang, peganglah kuat-kuat. Okay? So untuk sebagai pengakhirannya, saya nak ingatkan diri saya, siapa kita hari ni tak penting. Tapi siapa kita 3 tahun akan datang, sangat-sangat penting. Jadi buatlah keputusan yang paling tepat pada hari ini. Anda sangat hebat. Thank you so much Diamond. Thank you so much leaders. Thank you sangat-sangat. See you at the top. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Wow. Perkongsian yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih banyak-banyak Founders Emerald Jihada atas perkongsian yang begitu mantap, begitu amazing ya. Saya terpegun dan I'm